Ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yawm al-'id فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن أكثر فقامت امرأة من سقط النساء صفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan Jabir ni dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang riwayat dia sangat detail tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Jabir semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji, kerja dia tuntun unta Nabi. Jadi dia tak jauh dengan Nabi. Sepanjang perjalanan daripada Nabi keluar daripada Madinah Nabi ke Mekah untuk buat haji, dia duk tuntun unta. Jadi hampir semua benda yang dibuat oleh Nabi SAW sepanjang perjalanan haji itu, dia ada catatan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yawm al-'id. Dia kata ini satu pengalaman. Dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang raya. Ni yang istimewa sahabat Nabi ni, setiap benda, setiap kejadian, setiap apa yang berlaku mereka rekod, mereka catat. Selain daripada dia banyak mencatat tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga dalam hadis yang kita baca malam ni, dia mencatatkan sembahyang raya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, fabada'a bis-salati qabla al-khutbah. Sembahyang raya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dulu baru khutbah. Kan? Terus sembahyang jemaat, khutbah dulu baru sembahyang. Sembahyang raya sembahyang dulu baru khutbah. Oleh kerana buat setahun dua kali, kadang-kadang kawan dia lupa. Dia main-main, dia kata mujung baru duk khutbah. Dia kata. Kan? Setahun dua kali sembahyang. Dia dah terlambat. Dia main-main, dia kata mujung. Pasal lagu lambat dah, tapi baru khutbah. Tengok habis-habis khutbah, orang berkat salam balik. Baru teringat. Sembahyang raya, orang sembahyang dulu. Maka Jabir bin Abdullah, dia cerita. Dia kata, aku sembahyang raya bersama dengan Nabi SAW. Fabada'a bis-salati qabla al-khutbah. Nabi sembahyang dulu 2 rakaat, lepas tu baru khutbah.
bighairi azan wala iqamah. Dan sembahyang raya ini ialah sembahyang yang tidak ada azan, tidak ada iqamah. Kan? Jadi Bilal yang buat latah, dia tak biasa diberi tugas untuk mengendalikan sembahyang raya. Dia Bilal kan, bila dah nak sembahyang, dia pegang-pegang mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cantik kan. Jangan. Pasal apa? Pasal sembahyang raya tidak ada azan, tidak ada iqamah. Summa qama mutawakkian 'ala al-Bilal. Bila dah habis sembahyang, Nabi bangkit untuk nak khutbah. Nabi bangkit dalam keadaan mutawakkian, bersandar. 'Ala Bilal. Nabi bangkit berdiri nak bagi khutbah itu, keadaannya bersandar ke Bilal. Satu riwayat dia kata bersandar ke tangan Bilal. Mana Bilal ada tepi, Nabi masuk khutbah tu. Begitu. Fa amara bi taqwallah. Ini standard. Dalam apa khutbah sekalipun, sama ada khutbah jemaat ataupun khutbah raya ataupun khutbah nikah, wali sebelum dia hand over anak dia kepada hak nak jadi menantu dia, satu short briefing ataupun dipanggil khutbah nikah. Sebagai wali, sebagai bapa, bagi satu short briefing. Dalam short briefing dia tu, nombor satu kena sebut ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Macam mana orang nak khutbah bangkit berdiri, lepas bagi salam, alhamdulillah, alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, apa semua dia kena sebut ittaqullah. Perkataan itu sangat important, sangat penting dalam apa keadaan sekalipun. Nabi SAW memulakan khutbah dia bitaqwallah, menyeru orang supaya takwa kepada Allah. Wa hassa ala ta'atih, dan Nabi menggalakkan orang ada ni supaya taat Allah. Wa hassa maksudnya encourage. Nabi encourage, suruh orang ada ni, mai kita pakat-pakat tambah lagi ketaatan kita kepada Allah. Wa wa'azan nasa wa zakkarahum, dan Nabi bagi nasihat kepada orang hak mai, wa zakkarahum, dan Nabi peringat. Beza di antara nasihat dengan peringat. Nasihat just satu advice. Peringatan, tazkirah, wa zakkarahum, peringatan ni dia keras sikit, dia warning sikit. Nasihat just habang saja, tapi peringatan dia tekan sikit. Summa madha hatta atan nisa. Habis bahagian itu, Nabi pindah ke bahagian untuk wanita. Jadi sama macam kita hari ini, kalau kita nak prepare satu teks khutbah, teks khutbah yang kita nak prepare tu mestilah relevan dengan audiens yang ada. Orang yang nak prepare teks khutbah, orang yang nak bagi public speaking, orang yang nak bercakap di depan orang ini, dia kena, Nabi kata, khatibin nas ala qadri uqulihim. Kita bercakap ke manusia berdasarkan kadar pemikiran orang yang ada depan kita. Oleh kerana sembahyang raya, dalam khutbah raya itu Nabi masukkan untuk bahagian orang perempuan. Kerana apa? Kerana dalam sembahyang raya orang perempuan ada. Maka bahagian habuan orang perempuan tu ada dalam khutbah Nabi SAW. So kita pun sama, bila kita nak prepare apa-apa, kena bayangkan crowd yang mai, audiens yang ada ni daripada latar belakang yang macam mana, apa input yang sesuai untuk grup ni, apa input yang sesuai untuk grup ni. Jangan sampai nampak kita ni bodoh sangat pada mata orang, jangan nampak kita ni tinggi sangat sampai orang dengar tak boleh nak touch ceiling. Tak mahu. Kita bagi agak semua orang dapat bahagian masing-masing. Bijaknya Nabi SAW ini, dia sampai macam tu. Maka itu sebab Nabi SAW dalam tiap-tiap ucapan dia, dalam tiap-tiap khutbah dia, di dalam tiap-tiap benda yang dia bercakap kepada orang ni, menjadi bahan bercakap orang sepanjang minggu. Bila orang cakap, orang dengar apa yang Nabi cakap, seminggu orang duk bahas balik apa yang Nabi cakap itu. Pasal apa? Tidak ada benda yang Nabi cakap yang puput angin begitu sahaja, melainkan semua benda yang Nabi cakap itu penting belaka. Ini bijaknya Nabi SAW.
Maka Jabir bin Abdullah cerita benda ni. Jabir kata, aku semayang sama dengan Nabi SAW. Semayang itu semayang raya. Nabi SAW semayang dulu baru khutbah. Dalam khutbah Nabi SAW itu, Nabi suruh manusia supaya bertakwa kepada Allah. Nabi ajak orang supaya pakat-pakat melipat gandakan ketaatan kepada Allah. Nabi bagi nasihat, Nabi bagi peringatan. Habis Nabi bagi dekat orang perempuan. Kata dia, fawaza'ahunna wa zakkarahunna. Maka Nabi bagi nasihat untuk perempuan saja. Dan Nabi bagi nasihat ini khusus, peringatan ini khusus kepada perempuan saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda untuk orang perempuan. Nabi kata, tasaddaqna. Nabi kata, aku anjurkan hampa semua supaya rajin bersedekah. Nabi kata. Nabi suruh orang perempuan ni rajinkan bersedekah. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Nabi kata, kerana kebanyakan kamu, Nabi kata, wahai orang perempuan, hatabu jahannam, akan jadi kayu api dalam neraka jahannam. Nabi kata lagu tu. Nabi kata kebanyakan orang perempuan esok dia akan jadi hatab. Tentang kita duk baca surah Al-Lahab kan, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ni perkataan ni, hammalatal hatab. Bini Abu Jahal ni esok dia hammalah, dia kerja pikul hatab, kayu api. Untuk apa bini dia duk pikul kayu api ni? Nak pi bakar laki dia. Tu dia. Kerana bersekongkolnya depa ni lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki dengan bini sama naik nak memusnahkan Nabi. Maka hari akhirat esok dua-dua dalam neraka. Laki kena bakar, bini tolong bawa kayu api, pi semarakkan lagi api yang membakar laki dia dan dia sendiri. Dalam hadis yang kita baca ni, lagi sekali Nabi kata, fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Kerana kebanyakan wanita esok dia akan jadi kayu api untuk neraka jahannam. Faqamat imra'atun min sitatin nisa. Bangkit satu orang perempuan yang agak terkenal dalam masyarakat itu. Dia dengar Nabi cakap macam tu, dia rasa tak sedar hati. Dia berasa tak syok. Dia berasa apa pasal orang perempuan pergi kena macam ni. Bangkit dia ni, imra'atun min sitatin nisa safa'ul khaddaini. Bangkit dalam keadaan muka ni pucat. Antara takut, antara terkejut dengan apa yang Nabi kata. Bangkit dalam keadaan khaddain, dalam keadaan pucat muka ni. Faqala, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima ya Rasulullah. Dia bangkit tanya, tak boleh tahan dah. Bangkit dia kata, pasal apa ya Rasulullah? Pasal apa yang orang perempuan pergi nak jadi lagu ni? Pasal apa kami esok nak jadi kayu api yang membakar, yang menyemarakkan api neraka jahannam? Pasal apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, li'anna kunna tuksirna syakah wa takfurna al-ashir. Nabi kata orang perempuan nikah dia itu saja. Apa dia? Yang pertama, tuksirna syakah. Orang perempuan ni dia mengeluh banyak. Susah sikit mengeluh, risau sikit mengeluh. Orang perempuan sifat dia keluh kesah. Suruh anak baca buku, anak tak baca buku, dia jadi raplah sampai tak masak makan hari itu. Dia keluh kesah. Benda kecil, orang lelaki-lelaki kita tak apalah, nanti kita tak, dia tak boleh, dia raplah. Orang perempuan ni Nabi kata, li'anna kunna tuksirna syakah. Dia keluh kesah, dia teruk sangat. Benda small matter bagi dia macam mana nak kiamat dunia. Orang perempuan dia jadi macam tu. Nabi kata, watakfurnal ashir. Lagi satu masalah orang perempuan ni apa? Dia engkar kebaikan suami. Dia apa baik suami dia ni, dia tak sebut. Tak elok je dia duk highlight.
Kebaikan suami ni bukan sikit yang dok ada. Kebaikan suami daripada mula menikah dulu sampai hari ni dah 30 tahun, dah 40 tahun menikah, bukan sikit kebaikan suami dia. Dia tak sebut. Dia duk sebut hak satu dua ni, hak sikit-sikit ni. Dia sebut ni kadang-kadang sampai depan anak-anak dia sebut, ayah muka laki jatuh depan anak. Dia tak hati nak jaga ayah muka suami dia. Ini masalah orang perempuan, Nabi kata. Maka wahai orang perempuan, Nabi kata janganlah hampa banyak mengeluh dan jangan kamu jadi orang yang banyak mengingkari kebaikan suami. Qala, kata Jabir yang riwayat hadis ni, faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulqina fi sawbi Bilal min aqratatihinna wa khawatimihinna. Bila Nabi kata macam tu, perempuan dengar apa yang Nabi kata ni, apa yang ada, kalung yang duk ada, rantai duk ada, depa buka bagi. Khawatim, cincin hak duk ada, cincin meh cabut bagi. Pasal apa? Pasal Nabi kata hampa banyak buat kesalahan yang disebutkan tadi, untuk nak menebus kesalahan itu banyakkan bersedekah. Bila depa dengar Nabi SAW bagi tahu, depa sendiri tahu memang betul. Hak duk mengeluh, hak duk beletiang anak-anak ni orang perempuan. Laki-laki dia tak beletiang. Habis sangat dia lepas penampak sebiji aja. Tak cakap banyak. Itu macam yang gentleman dengar mak duk pek anak duk lawan cakap apa-apa, dia buat tak tahu apa, mesti pang bagi sekali ya dia masuk tidur. Orang perempuan ni dia pupek tu yang tu patut padan tak kah dia berlebih-lebih. Bila berlebih-lebih ni dia spoil. Apa benda pun jangan lebih-lebih. Lepas tu lagi satu apa dia suka duk condemn laki dia. Laki dia ni yang ni tak bagus. Bila Nabi sebut benda ni, orang perempuan sendiri dengar, depa very positif. Depa tak marah dekat Nabi. Depa very positif. Depa dengar Nabi kata, depa fikir balik, betul juga apa yang Nabi kata. Memang betul kita macam tu. So cerita lah ni bukan nak lawan Nabi, tapi cerita nak tebus dosa kita. Maka kata Nabi kata Jabir radhiyallahu anhu, faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Depa pun mula barang-barang kemas hak ada pakai duk cabut bagi. Yulqina fi saubi Bilal. Bilal sudah hampak satu helai kain serban dia, dan derma depa bubuh atas kain serban Bilal itu. Dan semua itu menjadi penebus kepada dosa-dosa yang mereka buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis ni cerita apa? Orang perempuan punya kelemahan. Laki-laki pun ada. Kadang orang perempuan ni patah puas hati bila pendengar lagu ni, awak selalu kami aja orang perempuan aja, awak orang lelaki ni bagus sangat dia dulu tu pula. Orang lelaki ni bagus semua ke? Dah hak kepiah longgang ni pun ramai dah ada. Hak kepiah longgang ni pun ramai dah ada. Hak baran tak entu punca di rumah ni pun ada. Balik jamu nasi lambat sikit tendang meja pun ada. Tapi tak sampai lagi hadis tu. Esok-esok kita baca. Begitu. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah masawikum akhlaqan. As-sarsarun al-mutafayhiqun al-mutashaddiqun, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Abu Sa'labah Al-Khushani. Dan kita ni lama dah dengar ceramah agama, kuliah pengajian, bila dengar nama Sa'labah ni kita ingat siapa? Kita ingat, ada satu cerita sahabat Nabi nama Sa'labah. Konon-kononnya dia ni hidup susah miskin melarat. Konon-kononnya dia ni apa pun tak ada. Sampailah dia ni ada kain sepasang tu aja yang kita pernah dengar. Ada kain sepasang tu aja. Kalau basuh kain tu, dia duduk dalam rumah tak keluar. Kerana tak ada kain yang kedua. Sehinggalah satu hari jumpa Nabi, pergi mengadu susah dia kepada Nabi. Nabi kata kat dia apa? Aku boleh doa pada Allah untuk diberikan rezeki lebih kepada hang. Tapi lebih rezeki ni membawa fitnah pada hang. Itu cerita yang kita duduk dengar lama dah. Dan banyak kali dengar. Kononnya Nabi pun doa kepada dia. Dan lepas tu Nabi bagi kat dia kambing 2 ekor jantan betina.
Daripada 2 ekor tu membiak sampai dia jadi saudagar kambing. Sampai dia jadi kaya raya, dan kononnya dengan kerana kaya mengejut ni dia tak keluar zakat. Kononnya turun ayat perintah zakat ni kerana dia, kononnya. Dan kononnya bila orang pergi habaq dekat dia pun berasa menyesal. Nabi pun dah wafat, dia pergi jumpa Abu Bakar nak bayar zakat, Nabi tak mau. Sayyidina Abu Bakar tak mau. Pasal apa? Abu Bakar kata Nabi pun tak mau terima zakat hang, siapa aku nak terima? Tu cerita yang kita dengar. Mati Abu Bakar, macam tu juga dia pergi jumpa Umar nak bagi zakat dia. Umar kata siapalah aku berbanding dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tak mau terima zakat hang, siapa aku nak terima? Mati Sayyidina Umar. Naik Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman dia pergi jumpa, minta lagi nak bayar zakat. Osman kata no, tak nampak jalan. Pasal apa? Abu Bakar, Umar tak terima zakat hang, macam mana aku nak terima? Dan kononnya Sa'labah ni akhirnya mati dalam kesengsaraan. Cerita tu kita dengar tak tahu berapa kali daripada berapa ramai ustaz, dan kita cukup ingat cerita tu. Tiba-tiba hari ini bila siasat-siasat, semok-semok, tak ada satu hadis pun cerita tentang benda ni. Nampak tuan-tuan? Dahsyatnya yang dikatakan benda-benda maudhu' ni. Dahsyat. Bahkan lebih menakutkan bila cek nama sahabat ni, sahabat yang bernama Sa'labah ni ahli perang Badar. Allahu Akbar. Habis Sa'labah mana ni yang kita duk cerita kata tak mau bayar zakat sampai mati zaman Sayyidina Osman sengsara mati ni? Sa'labah mana? Tak tahu. Tapi cerita tu kita dengar sangat dah. Istighfar kita banyak-banyak, astagfirullahalazim. Kalau kita yang pernah cerita, astagfirullahalazim, aku dulu cerita tanpa menyiasat asal usul kebenaran cerita ini. Bagi orang yang mendengar cerita, bila dengar pula yang barunya, tak ada pun cerita tentang sahabat yang nama Sa'labah tak mau bayar zakat, yang kesudahan hidup macam ni, tak ada pun. Kita anggap kata yang kita dengar ni hanyalah hikayat 1001 malam. Jangan dipanjangkan lagi cerita yang tidak ada asal usul ini. Cukup di situ sahaja. Nampak tuan-tuan? Itu di antara contoh kepada banyak contoh cerita yang pelik-pelik yang kita dengar dalam masyarakat yang tidak ada sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ni dia nak main cerita satu sahabat yang bernama Abu Sa'labah. Abu Sa'labah Al-Khushani, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Nabi SAW kata, orang yang aku cukup sayang, Nabi kata, orang yang aku cukup sayang, wa aqrabakum, dan orang yang hari akhirat esok dekat dengan aku. Tuan-tuan, di padang mahsyar esok kita duduk tak jauh dengan Nabi. Siapa dia orang ni? Nabi kata mahasinukum akhlaqan, orang yang akhlak dia cantik. Dia ni masa di atas dunia, sebut nama dia, orang tahu ni orang bagus. Dia ni sebut nama dia, orang tahu kata ini orang dihormati. Pasal apa? Pasal peribadinya mulia. Nabi kata orang yang selama hidup di atas dunia akhlak baik, peribadi mulia, dihormati, respected person. Bukan kerana harta dia, bukan kerana pangkat dia, bukan kerana terkenal dia, tapi kerana baik dia dihormati. Kalau orang ni masa di atas dunia dia macam tu, Nabi kata akhirat esok dia orang paling aku sayang, dekat dengan aku di hari akhirat esok. Nabi kata lagi, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah masawikum akhlaqan. Nabi kata orang yang aku benci, orang yang aku tak suka, orang yang di hari akhirat esok jangan mai dekat dengan aku. Siapa dia? Orang yang perangai huduh masa di atas dunia, akhlaknya keji masa di atas dunia. Sebut nama dia, orang tinggal tak ludah aja. Dia ni satu orang yang jahat di atas dunia. Nabi kata siapa dia orang yang jahat ini? Satu, Nabi kata as-sarsarun. Orang yang jahat ini yang pertamanya sarsar. Fa alif ra, fa alif ra, sarsar. Kalau dalam bahasa kita ni,
orang yang talkative, banyak bercakap, tetapi cakap dia nonsense. Ini dia panggil sarsar dalam bahasa Arab. Dia ni sarsarun di kalangan orang-orang yang jenis tu. Cakap banyak tapi tak ada isi. Satu orang yang bercakap tapi kosong. Suara dia di mana-mana, dengar suara dia, tapi tak ada satu manfaat boleh ambil daripada cakap-cakap dia. Ini orang Nabi benci, jauh dengan Nabi di hari akhirat. Yang kedua, mutafaihiqun. Golongan kedua yang Nabi benci dan di hari akhirat esok jauh daripada Nabi, mutafaihiqun, iaitu orang yang bila bercakap suka penat suara bagi orang tengok dia. Kalau di rumah kenduri tu dengar suara tu suara dia, dia saja dia raise up dia punya suara nak attract perhatian orang mai kat dia. Tak boleh. Nabi tak suka orang ini dan Nabi kata aku tak mau dekat dengan dia di hari akhirat esok. Yang ketiga, wal mutasyaddiqun. Syidqun dalam bahasa Arab ni kita ni dia panggil syidqun. Jaw. Apa? Rahang. Syidqun. Mutasyaddiqun maksudnya orang yang apabila bercakap ni mulut luat. Lebih kurang 3 perkataan tu lebih kurang nak abang kata kaki gelembong. Itu dalam bahasa mudah faham kita ni, kaki gelembong. Cakap kosong, cakap suara deras dan bercakap dengan mulut. Ini kaki gelembong, ataupun dalam bahasa Tanjung dia kata kaki bom. Kaki bom ni kira cakap meletup bumbang-bumbang tapi tak ada apa, tak ada orang mati seorang pun, meletup saja. Nabi kata ini orang akhlak tak baik. Aku tak suka dia dan tak mau dekat dengan aku di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu Allah ma arada haula atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tadi kita dah cerita dah, Nabi bagi khutbah raya. Dalam khutbah Nabi bagi nasihat, Nabi bagi tazkirah dan peringatan. Nabi fokus khusus untuk orang perempuan. Nabi pesan orang perempuan hampa jaga baik-baik, banyakkan bersedekah. Pasal apa? Pasal hampa ni ada banyak masalah. Tak kena gaya, hampa jadi kayu api dalam neraka. Masalah hampa apa dia? Masalah hampa yang pertama sekali, hampa ni dengan suami ni tak elok. Tak tahu nak bersyukur, tak tahu nak terima kasih kepada suami. Bahkan hampa ni suka sangat mengeluh atas benda-benda yang kecil. Cerita macam tu, mai pula dia cerita, jangan jadi orang yang disebut oleh Nabi sebagai 3 golongan tadi. Apa dia golongan yang 3 yang Nabi kata, aku tak suka dia dan dia di hari akhirat esok jangan duk mai dekat dengan aku? Orang yang kaki gelembong. Mai pula hadis ni dia nak beritahu dekat kita macam mana cara kita nak tebus dosa-dosa kita. Kalaulah kita ni isteri yang macam Nabi sebut tadi, kita berdosa dengan Tuhan, nak tebus macam mana? Kalau kita ni laki-laki yang jenis bom, yang jenis gelembong ni, kita nak tebus macam mana? Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ma min yaumin aksara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar. Ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan begitu ramai hamba dia daripada neraka. Dan dunia pun ambil pakai juga format Tuhan ni. Tuhan dia ada sempena, dia ada hari-hari dia, yang hari istimewa itu dijadikan hari Allah mengisytiharkan berapa ramai hamba dia lepas daripada neraka. Satu manusia yang dah tertulis dia ni nak masuk neraka, atas beberapa sebab yang dia buat, Allah iris nama dia daripada ahli neraka, bebaskan dia daripada neraka, dia pergi ke syurga. Di antara hari yang Allah nak bagi pardon dalam bahasa kita hari ini. Di negeri orang putih pun ada kuasa eksekutif yang ada pada presiden negara-negara yang tertentu, dia boleh bagi pardon,
bagi pengampunan kepada orang yang bersalah di dalam negeri dia. Di Malaysia pun ada pardon ni, yang di Pertuan Agong sempena dengan keputeraan dia 2006 ke dia boleh bagi pardon kepada senarai yang dipersembahkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin. Dia pemilik, dia raja hari akhirat. Maka atas kapasiti Allah Subhanahu wa taala sebagai maliki yaumiddin, raja yang memiliki hari akhirat, Allah boleh memberi pengampunan kepada mana-mana hamba yang dia mahu. Hadis yang kita baca ni hadis sahih riwayat Imam Muslim ni, Nabi kata apa? Ma min yaumin aksara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan begitu ramai hamba dia daripada neraka. Min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Dalam 360 hari lebih setahun ni, hari Arafah itu dijadikan sebagai satu hari yang Allah membebaskan begitu ramai hamba dia daripada masuk neraka. Bila tuan-tuan hari Arafah ni bila? Esok hari Arafah ni. Bila hari Allah nak bagi pengampunan pada orang berdosa ni? Bila? Esok hari dia. Nabi SAW bagi tahu, dia kata itulah hari Allah pilih untuk bagi pengampunan kepada begitu ramai hamba dia. Bila? Yaum Arafah, hari Arafah. Wa innahu layadnu. Nabi kata pada hari Arafah Allah turun mendekati orang-orang yang wukuf di Arafah ni. Esok tuan-tuan kita buka Astro, rancangan apa nama? Haji mereka ni. Tuan-tuan tengok sendiri macam mana orang Arab janggut jenuh ni, yang faham benda ni. Mereka duduk di padang Arafah ni teriak tuan-tuan, menangis, teriak sampai basah, hatta tuballa lihyatuh, sehingga basah lecun janggut ni. Teriak pasal apa? Pasal dia faham hadis ni. Dia nak supaya nama dia masuk salah seorang daripada yang dapat pengampunan tu. Menangis mereka ni. Lebih-lebih lagi bila? Menjelang maghrib. Nabi SAW duduk di padang Arafah ni menjelang maghrib. Wukuf start bila? Wukuf Zuhur. Masuk Zuhur itu start waktu wukuf. Nabi berada di Arafah sampailah kepada maghrib. Nak masuk ke maghrib tu Nabi angkat tangan minta doa kepada Allah ni. Sahabat kata apa? Nampak putih ketiak Nabi SAW. Bersungguh-sungguh Nabi minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah masuk maghrib. Bila masuk maghrib, Nabi tak semayang maghrib di Arafah. Nabi bergerak ke Muzdalifah. Bila sampai di Muzdalifah, Nabi jamakkan maghrib dengan Isyak di Muzdalifah. Kita hak ada di sini, kita mengambil keberkatan hari Arafah ni. Arafah itu hari berkat, disepakati oleh ulama. Kita mengambil keberkatan hari Arafah ni dengan buat apa esok? Puasa. Sekali lagi kita baca hadis dia. Sekali kita baca hadis yang tuntutan puasa hari Arafah ini. Nak ceritanya Nabi SAW kata apa? Hari Arafah adalah hari yang Allah pilih untuk dijadikan satu hari istimewa, di mana pada hari itu Allah tidak pernah mengampunkan begitu ramai hamba dia daripada masuk neraka, keluar neraka ke syurga. Hari itulah hari yang paling ramai Allah bagi pengampunan. Bahkan wa innahu layadnu, bahkan Allah turun mendekati orang yang berada di Arafah ni. Summa yubahi bihim al malaikah, Allah berbangga di depan malaikat semua. Ni hamba aku, 3 juta orang, 4 juta orang bersabar menunggu giliran untuk nak mai buat haji, berada di sini semata-mata apa dia? Mengharapkan keredaan aku. Ada apa tuan-tuan? Pergi Mekah buat haji ni ada apa? Pergi sana satu lembah gondol. Yang kata Mekah ni bukan ada apa pun. Satu lembah gondol, pokok pun tak ada. Yang ada bukit batu pejai. Yang ada di sana Kaabah.
Semata-mata pasal Quran kata wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Pasal itu aja. Tuhan kata dalam Quran wa'adzin fin nas, seru manusia bil hajj, suruh buat haji. Ya'tuka rijalan, depa akan mai untuk buat haji di Mekah ni rijalan, walaupun terpaksa jalan kaki. Geng-geng yang duduk dekat border-border Saudi ni mai pukul kaki aja, jalan kaki aja. Bukan dapat duit pun, habis duit lagi. Bukan dapat apa pun, habis tenaga lagi. Tapi dia mai juga pasal apa? Pasal seruan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli dhamir, Tuhan kata, dan ada yang nak pergi Mekah ni naik unta dhamir, unta yang asai gemuk jadi kurus kerana jauh perjalanan. Manusia pergi semata-mata kerana panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana bukan ada apa pun. Dengan hari ini duduk hotel jauh, berjalan kaki setengah jam nak sampai ke Masjidil Haram. Semata-mata nak semayang, ada time nak tawaf sunat. Itu saja. Itu saja aktiviti di Mekah. Lain tidak ada. Tapi manusia yang pi nak pi lagi. Manusia yang pi nak ulang lagi. Manusia yang dah buat haji nak buat haji lagi. Manusia yang dah buat haji nak buat umrah lagi. Manusia yang dah buat umrah 5 kali nak buat 5 kali lagi. Pasal apa? Pasal nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kesusahan, kepayahan, habis duit dan sebagainya, manusia nak pi. Cerita dia yang tu. Maka Allah bangga dengan orang macam ni. Summa yubahi bihim al-malaikah. Allah turun mai dekat dengan orang yang wukuf di Arafah. Allah berbangga dengan orang yang mai buat haji ni. Di depan semua malaikat dia hak ada ni. Fayaqulullah. Tuhan kata apa? Ma arada haula. Tuhan kata depa ni yang mai duk tengah panas, yang mai duk berimpit-rimpit nak masuk pancung susah ni, ma arada haula, depa mau apa? Tuhan tanya. Maksud hadis tu apa dia? Tuhan kata depa mau apa? Aku nak bagi. Itu maksud dia. Minta, aku akan bagi. It's a matter of time. Aku nak bagi cepat atau aku nak bagi lambat. Tapi apa dia minta aku bagi? Kalau aku tak bagi atas dunia, akhirat aku bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dikatakan kelebihan Yom Arafah, hari Arafah esok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, siyam yaumi Arafah, puasa hari Arafah esok. Maknanya siapa memilih untuk nak puasa sunat esok, puasa sunat hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah. Nabi kata aku minta kepada Allah, aku mohon kepada Allah, siapa yang buat puasa pada hari Arafah ni, an yukaffira sanata allati qablah, supaya diampunkan dosa dia setahun lepas. Dalam syarah kepada hadis Muslim ini, dia kata apa? Dia kata maksudnya genap setahun. 360 hari itu full. Dalam tempoh itu, kalau sekiranya dia ada buat dosa kecil, Nabi SAW kata ahtasibu 'ala Allah, aku mohon kepada Allah supaya siapa yang buat puasa pada hari Arafah, setahun dosa kecil dia yang sebelum ni diampunkan. Nabi tolong minta dekat Allah. Wassanata allati ba'dah, dan setahun ke depan kalau dia ada dosa kecil, ampunkan dia. Tuan-tuan, macam tu punya power hadis. Kalau esok tak puasa juga, oh, karut betul kita ni. Kalau esok tak puasa juga, karut betul kita ni. Kan, kita kira-kira balik malam ni umur dah 50. Dalam umur 50 ni baru berapa kali buat puasa Arafah. Oh, karut lah. Kalau esok tak buat, karut. Pasal apa? Pasal tak tahu hari Arafah ke depan ada ke tak lagi, kita tak tahu. Esok kalau ada, puasa. Jangan tak puasa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4.
Saya tak mau baca tentang sembahyang khauf, sembahyang takut tu, sebab dia very technical. Itu dalam rancangan Al-Kuliah TV ada satu ustaz dah terang dah pasal sembahyang khauf ni. Saya ikuti pada awal sampai habis pun saya tak faham. Jadi dia very technical, dan dia saat lagi ada option tu, ada option ni dan sebagainya. Saat lagi Nabi sembahyang dengan satu grup, saat lagi grup satu lagi nupi duk berperang, saat lagi bila Nabi naik rakaat kedua, grup sembahyang tadi pula pi take over perang, grup perang tadi mai masuk rakaat yang kedua. Lai-lai hak cerita Arafah pun lupa habis. Kita skip. Tentu tuan-tuan pergi cari buku, baca sendiri. Jadi ada orang pun tanya pula, dia kata, ustaz, awak jadi susah sampai macam tu sembahyang khauf ni. Dia kata, awak tak buat sembahyang, pergi geng ni perang pergi habis dulu. Dia kata, lepas tu habis sembahyang, geng ni pula pergi sembahyang, kan kesenang daripada dia ni satu rakaat pergi tembak, dia ni patah balik main tu. Saya pun pening juga. Tapi itu di antara yang diajak oleh Islam. Jadi kalau kita nak ambil, itu option, bukan satu yang wajib. Kita boleh ambil. Dan mungkin zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat yang pergi perang tak mau lepas peluang sembahyang dengan Nabi, tak mau lepas peluang, maka dia pernah berimam dengan Nabi SAW. Kan? Macam orang tanya hari ni lah, dia kata, ustaz, apa hukum tu? Dia kata tu polis Saudi tak sembahyang jemaat tu. Saya kata, mana hang tahu polis Saudi tak sembahyang jemaat? Dia kata TV duk tunjuk sembahyang jemaat, ada 6 orang polis duk keliling tu imam, dia tak sembahyang. Dia tak boleh lain sembahyang lah. Tu 6 orang tu duk jaga tu imam, tengok keliling aja. Tu imam baru Assalamualaikum warahmatullahi. Cuy, seorang bangkit pergi dah nak picum Hajarul Aswad. Lompat picum, kata polis dia nak tangkap dia. Ingat dia nak main luku kepala tu imam. Agak rupanya dia nak pergi kucuk aja, nak takut yang tu. Karena keselamatan imam itu, maka 6 orang dikecualikan. So next Jumaat dia tukar 6 orang lain pula. Another Jumaat dia tukar 6 orang lain pula. Depa ni miss Jumaat itu, depa buat zuhur 6 orang depa. Pasal apa? Ada faktor-faktor keselamatan. Begitu. Baik. Now kita masuk muka surat 62. 62 bab fi sujudil Quran. Itu bab pada menyatakan sujud tilawah ataupun sujud sajdah, sujud kerana bacaan Al-Quran. Ketahuilah saudaraku bahawa sujud tilawah telah datang syarak pada suruh kita buat. Dia ada macam-macam nama. Sujud tilawah, sujud sajdah, sujud apa lagi dia panggil? Sujud tilawah, sujud sajdah, lagi apa? Dia ada 2-3 macam nama ni tentang sujud, apabila kita jumpa ayat sajdah disuruh sujud ini. Dan telah dikeluarkan oleh muhaddisin. Muhaddisin maksudnya ulama hadis. Akan beberapa hadis yang mengisbatkan sujud tilawah itu. Mengisbatkan maksudnya mensabitkan. Macam kita tengok kes-kes perbicaraan, sabit kesalahan. Sabit maksudnya confirmkan, kata dia memang commit benda tu, dia buat benda tu. So dia kata ada banyak hadis yang mensabitkan amalan sujud tilawah ini. Nampak tuan? Dalam Islam is very particular, very particular. Kita nak buat apa pun amalan yang kita nak claim kata amalan itu Islam, dia mesti sabit daripada nas. Kalau tidak, kita problem besar. Kalau hadis Nabi kata fahuwa raddun, ditolak amalan kalau tidak ada sabitan dalam agama. Whatever kita nak buat, bila kita claim kata benda tu amalan agama, orang akan tanya nas. Contoh, dia kata sahabat kita hari tu nak turun pergi haji, tak ada siapa bang pun. Baik, bang nak pergi haji ni adakah amalan yang sabit daripada nas? Itu persoalan dia. Ni cerita nak turun pergi Mekah ni, bang bertanak ni, adakah hadis kata disuruh bang untuk orang pergi Mekah? Bila kita claim kata amalan itu amalan agama, nasnya mana? Bila tidak ada nas, kita tengah-tengah. Kita nak jawab tak boleh. Tak ada kata bila kita nak bawa turun mayat daripada rumah, bila nak bawa turun ni satu macamnya baca langkah setapak, lagi baca langkah setapak, lagi baca langkah setapak, dia duk masuk gear 1, gear 2, gear 3 ni. Ini amalan ambil di mana? Dia tanya, kita nak jawab apa? Kita tak boleh jawab. Dia kata tu sudah tanya banyak-banyak, saya pun tak tahu orang duk buat lagu tu. Itu bukan sabit daripada agama. Ini benda yang dia nak beritahu di sini. Benda ni kecil aja. Jumpa ayat sajdah sujud, benda kecil. Kalau tak sujud tak berdosa pun.
Tapi nak sujud tu ada tak sabitan dalam agama? Ini yang dia kata. Jadi dia kata di kalangan ulama hadis ada beberapa hadis yang mengisbatkan, yang mensabitkan sujud tilawah itu. Dalam hadis bagi tahu Nabi SAW bila sampai pada ayat-ayat tertentu yang dipanggil ayat sajdah, Nabi tengah baca, Nabi berhenti, Nabi sujud. Bahkan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dalam sebuah hadis riwayat daripada Rabi'ah bin Abdullah Al-Hudair At-Taimi, dia kata qala Abu Bakrin wa kana Rabi'ah min khiyarin nas amma hadara Rabi'ah min Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Dia kata ni Rabi'ah bin Abdullah ni, dia orang yang paling baik untuk nak menceritakan perihal Umar Al-Khattab. Kalau nak tahu cerita pasal Umar, ini orang yang boleh tanya. Dia cukup tahu cerita pasal Umar Al-Khattab. Qara'a yawmal jum'ah 'ala al-mimbar bi suratin Nahli. Sayyidina Umar satu hari baca khutbah Jumaat. Dalam khutbah dia tu, dia quote, dia petik ayat daripada surah An-Nahli. Dalam surah An-Nahli ada ayat sajdah. Umar bila quote ayat, dikena pula ayat tu ayat sajdah. Sekali nanti baca ayat dia apa. Hatta idza jaa as-sajdah nazala fasajada. Umar ni dia duk baca khutbah, dia quote, dia petik ayat daripada surah An-Nahl, ayat itu ayat sajdah. Bila dia baca ayat tu, dia turun daripada mimbar, dia turun pergi ke bawah tu, dia sujud sajdah. Lepas dia sujud, dia naik balik, dia continue balik khutbah dia. Umar sampai macam tu sekali, tengah khutbah ni jumpa ayat sajdah, dia sendiri baca, dia turun pergi ke bawah, dia sujud, dia naik balik atas mimbar. Hatta idza kanat al-jum'atul qabilah. Orang pun bila tengok Umar buat macam tu, Umar turun daripada mimbar mai sujud, orang pun pakat sujud. Pasal apa? Pasal dia khalifat Rasulillah. Pasal dia khalifah Rasulillah. Pasal apa? Pasal Nabi bagi tahu ashabi kan nujum, sahabat aku macam bintang, hampa pandu ke sahabat aku. Bila Umar buat macam tu, sahabat yang duk dengar khutbah pun dia sujud, dia pakat sujud. Dia naik, dia continue khutbah, dia sambung balik khutbah dia. Dia kata hatta idza kanat al-jum'atul qabilah, mai Jumaat yang minggu depan pula, mai Jumaat yang lagi sekali, qara'a biha, lagi sekali Umar baca ayat tu lagi. Dia baca ayat daripada surah An-Nahli, ayat sajdah tu, mai tang ayat sajdah dia baca. Hatta idza jaa as-sajdah, sampai ke ayat sajdah, faqala Umar ya ayyuhan nas inna namurru bis-sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaih. Umar tak turun, tak sujud macam minggu lepas. Umar kata pula ya ayyuhan nas, dia kata wahai orang ramai semua, innama namurru bis-sujud, tadi kita baru lalu ayat tentang sajdah, tentang sujud. Dia kata faman sajada, siapa yang bila dengar ayat tu ataupun baca ayat tu, dia dua-dua, orang baca dan orang dengar. Siapa yang baca ataupun dengar dan dia pilih untuk sujud, faqad asaba, Umar kata dia dapat pahala. Wa man lam yasjud, tapi kalau siapa yang baca ayat sajdah ataupun dengar tapi dia tak sujud sajdah, fala isma alaih, tak ada dosa apa. Dia kata dia saja nak educate, dia saja nak ajak ni orang hadut ada ni. Ayat ni ayat sajdah. Bila kita jumpa ayat sajdah, sujud itu dapat pahala. Kalau tak sujud, tak berdosa. Dia nak ajak kepada orang hadut ada ni. Walam yasjud Umar radhiyallahu anhu. Pada minggu yang itu, Umar tidak sujud. Umar tidak sujud. Maknanya dia nak beritahu dekat kita tentang yang kata perintah sujud sajdah ini. Begitu keadaan dia. Hukum dia apa dia? Sunat. Hukum dia sunat. Kalau tak sujud jadi dosa ke? Tak jadi dosa. Kalau pagi jemaat tak buat sujud sajdah, tak apa ke? Tak ada apa-apa. Kan betapa salah fahamnya sebahagian daripada anggota masyarakat ni, bila mai pagi jemaat dia pergi masjid, dia pergi surau, tak buat sujud sajdah, dia galak tu lah, ya Allahu Akbar. Dia keluar pergi pakai kasut, wahak kanan dia pakai lik kiri, kiri pakai lik kanan, dia raplah ni pasal tak buat sujud sajdah ni. Ish, dia kata awak dia lupa ke pagi ni, pagi jemaah ni dia garu sampai jatuh, kulit-kulit kepala ni jatuh. Dia duduk pasal apa dia tak buat ni.
Kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, adakah adakah every Friday morning mereka buat sujud sajadah? Dah. Hari nak jadi habuan kita ada. Hari tak ada. Pasal apa lagu tu? Pasal Nabi pun macam tu. Nabi tidak buat every Friday morning. Tetapi kalau Nabi nak buat, Nabi pilih Friday morning. Itu cerita dia. Jadi, cerita membaca ayat sajadah ini adalah satu cerita yang bukan wajib pun. Dan kalau baca dan kita pilih untuk sujud, itu faqad asaba. Sayyidina Umar kata dapat pahala. Tapi siapa yang baca dan saja dia tak mau sujud, fala isma alaih. Tidak ada dosa bagi dia. Baik, cuba kita tengok masalah. Hadis dia kata, dan setengah daripadanya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis dia an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sajadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 11 sajdah minha allati fi najmi. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Telah sujud aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 kali sujud. Setengah daripadanya ialah pada ayat yang ada di dalam surah An-Najmi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Ibni Abbas dan Abi Hurairah dan Ibni Mas'ud dan Zaid bin Sabit dan Amru bin Al-As, dan kata hadis Abu Darda itu hadis yang gharib. Itu hadis dia kata. Baik, masalah sujud tilawah itu apa hukum dia? Apa hukum? Kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia kemudian daripada didatangkan beberapa hadis yang menjadi tempat ambil dalil atas sujud tilawah. Kata Imam Syafi'i, sujud tilawah itu tiada ia wajib. Kita tahu dah tadi. Sujud tilawah itu tak wajib pun. Dan kami suka jangan ditinggalkan dia. Imam Syafi'i kata tak wajib, tapi kalau boleh janganlah tak sujud. Bila jumpa ayat sajadah, sujudlah. Tapi tak wajib. Tapi Imam Syafi'i kata aku suka kalau bila jumpa ayat itu kita sujud. Kerana bahawasanya Nabi SAW sujud ia pada surah An-Najmi dan meninggalkan ia. Kerana Nabi sendiri ada waktu Nabi baca surah itu, bila mai ayat sajadah Nabi sujud. Ada waktu Nabi tak sujud. Dalam sebuah hadis riwayat cerita tentang Ubay bin Ka'ab, ada satu riwayat kata Zaid bin Sabit baca ayat tu di depan Nabi SAW. Bila sampai tang ayat sajadah, sahabat yang baca tak sujud dan Nabi yang dengar pun tak sujud. Jadi adakah tak disuruh sujud? Itu masalahnya. No, dia kata bukan tak disuruh sujud. Itu nak menunjuk kata apa? Sujud pun tak apa, tak sujud pun tak apa. Tapi kalau sujud itu lebih baik. Nabi tak sujud tu pasal apa? Pasal Nabi nak bagi tahu dekat kita umat di kemudian hari bahawa benda itu sunat. Begitu. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan sesungguhnya telah ijma' ulama' atas sujud tilawah itu. Dan iaitu di sisi kita dan di sisi jumhur sunat dan tiada ia wajib. Dia ulang yang itulah, doa abang kata benda tu sunat, bukannya wajib. Dan di sisi Abu Hanifah radhiyallahu anhu wajib, tetapi tiada fardu. Tu dia. Imam Abu Hanifah dia kata wajib. Bila dengar aja ayat sajadah, orang yang baca pun wajib sujud, orang yang dengar pun wajib sujud. Itu Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dia witir pun wajib. Dia benda-benda macam ni dia cukup jaga. Pasal apa? Pasal hadis menceritakan tentang witir ni, cerita Nabi bukan kata tak tinggal witir. Ketika musafir pun Nabi buat witir. Bahkan hadis cerita Nabi sampai detik-detik akhir hidup dia nak wafat pun Nabi tak tinggal witir. Jadi Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi dia buat kesimpulan kata witir wajib. Witir wajib. Tetapi tidak fardu. Fardu ni apa? Hak 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fardu. Difardukan oleh Allah. Witir ini tidak difardukan, tapi wajib. Dia kata. Dia nak abang kata jangan tinggal. Qabliyah zuhur. Imam Abu Hanifah dia kata berapa? 4. Dia 4. Dia tak ada 2. Dia 4. Qabliyah zuhur mesti 4. Kita tak ada zuhur, tak buat zuhur. Kan?
Imam Syafi'i kata 2 ataupun 4 kita tak buat langsung. Nampak? Imam Hanafi dalam bab ni dia cukup jaga begitu. Baik, tajuk baru bab fi khurujin nisa ila masajid. Itu bab yang datang pada menyatakan orang perempuan keluar pergi ke masjid boleh ke tak boleh. Ketahuilah saudaraku bahawasanya perempuan keluar pergi ke masjid itu diizinkan oleh syarak apabila cukup syaratnya. Maksudnya apa? Boleh, tetapi ada garis panduan dia. Macam semalam kita baca hadis di Padang Temusu, hadis pasal raya. Semalam kita baca pasal mood raya tu dah duk main dah, jadi baca hadis pun tentang raya. Cerita apa? Cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia mai rumah anak dia, rumah Aisyah. Rumah Aisyah maksudnya rumah Nabi di Madinah. Tu yang makam Nabi lah ni tu. Dia mai, kebetulan masa Sayyidina Abu Bakar mai, dia masuk tengok ada 2 jariah, 2 hamba perempuan duk menyanyi menghiburkan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar mai, masuk tengok, terkejut dia. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia kata takkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada mizmar syaitan. Dia kata Abu Bakar, dia suka kata macam tu. Dia kata takkan di rumah Nabi pun ada mizmar ni, maksudnya recorder tu, seruling. Dia kata takkan di rumah Nabi pun ada hiburan, ada seruling syaitan. Dia kata ni pasti duk menyanyi dalam rumah Nabi. Dia tak sangka, kan? Dia ingat rumah Nabi ni tak ada lah benda-benda seronok ni. Main tengok, apa ni sampai panggil orang main duk menyanyi di rumah ni. Abu Bakar terkejut. Kata Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar, dia kata apa? Dia kata wa kana yaumul aid. Hari itu, hari kejadian ni, kejadian Abu Bakar mai, kebetulan ada budak 2 orang, budak jariah duk menyanyi ni, adalah hari raya. Aisyah kata. Dan Nabi duduk dalam rumah, bukan Nabi tak ada. Nabi duduk ada. Bila dengar Abu Bakar bunyi macam tu, Nabi pun keluar mai. Nabi kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, likulli qaumin aidan. Nabi kata Abu Bakar, Tisat, jangan ada buat marah dulu tu. Nabi kata kaum apa pun depa ada hari raya depa. Dan hari ini adalah hari raya kita. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia nak beritahu dekat kita tidak salah pun hari raya berseronok, tetapi ada garis panduan. Ni nak abang ni. Orang perempuan boleh main masjid, bukan tak boleh, tapi ada garis panduan. Islam tidak menolak satu benda secara total. Islam dia kalau dia kata tak boleh, dia bagi option. Hak bolehnya macam mana? Option tu diikat dengan garis panduan. Sampai so kata raya ni start daripada malam raya menyanyi cerik-cerik satu, habis rangkaian TV mana buka pun keluar main macam. Bukan itu yang dibenarkan. Yang dibenarkan ni dalam lingkungan yang dikawal. Dalam lingkungan yang dikawal. Yang tu kena satu tajuk lain pula, bukan malam ni. Yang kata garis panduan tu dia lebih ketat daripada garis panduan RTM. Kan, dia lebih ketat daripada tu lagi. Jadi garis panduan itu kalau kita comply, kalau kita penuhi segala requirement dia, boleh. Baik, tajuk dia kata fi khurujin nisa ilal masajid. Cerita orang perempuan nak pergi masjid ni boleh tak boleh? Dia kata boleh, tapi boleh bersyarat. Seperti yang akan datang kenyataannya. Dan di sini dia kata kita keluarkan hadis At-Tirmizi yang menunjukkan harus perempuan pergi masjid. Yang tu dulu dia kata. An Mujahid qal. Mujahid ni dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. An Mujahid qal kunna 'inda Ibn Umar faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'zanu lin-nisa'i bil-lail i'zanu lin-nisa'i bil-lail ila al-masajid. Diriwayatkan daripada Mujahid. Dia ni satu tabi'in, dia wafat tahun 102 Hijrah. Lebih kurang 90 tahun lepas Nabi wafat, baru dia wafat. Dia tak dan jumpa Nabi. Dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Maka dipanggil dia ni tabi'in. Baik, kata dia kata apa? Adalah kami pada hari itu duduk bersama dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Mujahid kata kami duduk dengan anak Sayyidina Umar. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab.
Maka kata bapaknya, iaitu Sayyidina Umar, telah bersabda Nabi SAW, beri izin olehmu kepada segala perempuan pada waktu malam pergi ke masjid. Sayyidina Umar kata di depan orang ramai, Sayyidina Umar kata, jangan ada siapa larang bini daripada pergi masjid malam-malam. Sayyidina Umar kata macam tu. Kalau kita larang dan kita boleh jadi ustaz di rumah, tak apa. Kalau kita larang bini kita tak pergi mengaji agama di mana-mana dan kita pun jahil tak tahu apa tentang agama, itu tak boleh. Jadi kalau orang perempuan nak pergi masjid, dia nak pergi mengaji, dia nak pergi reti, nak ambil faham segala hukum-hukum agama, fardu ain, fardu apa ni, kalau dia nak pergi, jangan larang dia. Nabi kata lagu tu. Dan Sayyidina Umar cerita benda ni kepada orang yang ada di depan, termasuk anak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, supaya orang perempuan boleh berjemaah sembahyang dengan laki-laki di masjid. Nabi kata lagu tu. Macam kita lah, kalau kita ni, kalau masjid besar dah ada sebelah ni, kalau orang perempuan nak pergi sembahyang jemaat, boleh tak boleh? Boleh, dengan syarat juga. Dengan syarat apa? Setelah orang laki-laki pergi masih ada kosong, baru orang perempuan boleh pergi. Kalau laki-laki pergi pun kejap atas bawah semua penuh, perempuan nak pergi juga, tak boleh lah. Pasal keutamaan jemaat itu untuk laki-laki. Begitu. Tak ada tengok 2 kali jemaat ni, nampak meriah ni masjid ni. Nampak meriah, nampak penuh. Heran main mana tu tahu. Yang geng apa, jabatan agama yang apa duk sembang ni, duk takut. Dia duk takut tu tak ada orang jenuh masjid ni. Dia duk nampak bertampur dana, rupa rumah aja ada. Tengok tu dia sampai atas tangga sembahyang. Mana mai tak tahu. Adakah mereka ini malaikat? Ayat tu jangan dia buat mengarut. Tak ada orang koni semua. Baik, jadi kalau orang perempuan nak pergi sembahyang jemaat, boleh tak boleh? Boleh bersyarat. Macam mana orang perempuan boleh tak boleh malam-malam maghrib isya pergi sembahyang di masjid di surau? Boleh tak boleh? Boleh bersyarat. Dia nak beritahu macam tu. Dia kata apa? Beri izin. Nabi SAW kata, beri izin olehmu kepada segala perempuan pada waktu malam pergi ke masjid, supaya mereka boleh berjemaah dengan laki-laki. Apabila didengar oleh anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah akan kata bapaknya yang demikian, lalu disahutnya. Anak Sayyidina Umar nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Bila dia dengar pak dia kata Nabi kata bagi izin orang perempuan pergi semayang di masjid malam-malam. Bila pak dia kata Nabi kata macam tu, dia objek pak dia. Dia bangkang pak dia. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni sudah bangkang bapak dia. Kata dia, faqala ibnuh, kata Mujahid, maka berkata anak Sayyidina Umar ni, wallahi la ta'zan lahunna yattakhidnahu daghalah. Dia pergi kata lagu tu kepada dia. Maka kata anaknya Abdullah bin Umar itu, wallahi, dia kata demi Allah, jangan kita izinkan bagi orang perempuan pergi keluar ke masjid malam-malam. Dia objek pak dia. Nampak macam objek pak dia, tapi sebenarnya dia objek siapa? Dia objek Nabi. Pasal Nabi yang suruh, pak dia tolong abang aja. Bila dia objek, dia bangkang pak dia, bermakna dia bangkang Nabi SAW. Dia terus bangkit, dia kata ke pak dia, dia kata wallahi, dia kata jangan bagi orang perempuan keluar rumah malam-malam walaupun nak pergi masjid. Jangan bagi, apatah lagi pasal malam. Kan? Kalau masjid pun tak boleh, pasal malam lagi tak boleh lah. Kan? Itu maksudnya. Jikalau ke masjid sekalipun, dia kata jangan bagi. Ni kata anak Sayyidina Umar. Kerana apabila diizinkan orang perempuan pergi ke masjid malam-malam, nescaya mengambil mereka itu akan masjid itu sebagai gompong, yakni tempat berkelip. Tu dalam bahasa Arab tadi, yattakhiznahu daghalan. Daghalan ni kita kata apa? Dia excuse. Dalam bahasa ni kita mudah kata excuse. Kebenaran yang kita bagi kepada mereka untuk pergi masjid malam tu, mereka akan guna itu sebagai satu excuse untuk mereka keluar daripada rumah, tapi mereka pergi ke lain. Itu maksud anak Sayyidina Umar. Dia abang kat lelaki dia, kata abang, saya malam ni ada mengaji di masjid Fahim, saya nak pergi. Lelaki dia kata pergi ya, tengok-tengok pergi pasal malam pala betul. Dia dah sana rupanya. Jadi yang kata pergi masjid takut yang tu.
Takut yang tu. Tak abang, saya depa hari Sabtu ni ada family day. Apa pejabat buat family day. Laki dia kata, abang tak boleh pergi. Tak apalah abang, bila pun tak mau pergi. Dia kata, ada saya macam mana? Kawan-kawan lain semua pergi. Laki ni pun duk ingat, kalau tak pergi tak boleh tak? Bini dia kata, tak pergi boleh lah, tapi orang tengok saya satu macam lah. Saya apa pun tak pernah join. Dia kata saya anti-social lah, apa-apa semua. Laki ni pun ubari tanya tu kodok nak bagi lah tu. Ubari lah, family day sehari semalam je. Semalam dah lah aku abad kalau ni lah. Aku secara peribadi aku tak bagi, tapi kalau aku tak bagi lagi muka nanti kerepot. Dia kata okey lah pi. Bila kata okey lah pi, dia bukan pi family day, dia pi berseronok tak lain. Yang ni yang anak Sayyidina Umar takut yang ni. Kemungkinan jadi ada kata tak? Ada. Kemungkinan tu ada. Tapi hak tak jadi ramai. Hak jadi 1-2 saja. Jadi anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia takut yang ni. Bukan niat dia nak bangkang kebenaran yang Nabi bagi, tapi dia takut. Benda ni dia kata precaution. Precaution dia sebelum pergi jadi karut, baik kita kontrol sikit. Macam tu. Maka anak dia ni, anak Sayyidina Umar ni, dia kata, wallahi, dia kata saya tak setuju membenarkan orang perempuan pergi masjid malam-malam. Tak setuju. Pasal apa? Mereka boleh gunakan benda tu sebagai satu peluang mereka untuk nak pergi buat benda tak elok. Dia kata. Seperti katanya, ia hendak ke masjid, tetapi ia lain kiranya. Itu. Dia kata, takut. Abang nak pergi ke lain, tapi pergi ke lain. Faqala fa'alallahu bika wa fa'ala. Itu dah bahasa Arab tu. Dia tak boleh terjemah sepatah-sepatah. Kalau terjemah sepatah tak membawa makna. Okey, fa'alallahu bika wa fa'ala. Allah buat kepada hang dan Allah dan buat. Apa benda? Fa'alallahu bika wa fa'ala, maksud dia apa? Celaka hang ni. Itu maksud, baru kita faham. Bahasa Arab tu dia satu ungkapan kata-kata yang tak boleh ditranslate word by word. Dia tak membawa maksud. Satu tu fa'alallahu bika wa fa'ala, maksud dia kata apa? Celaka. Itu maksudnya. Fa'alallahu bika wa fa'ala. Maka apabila didengar oleh Umar akan kata anaknya itu, maka berkatalah Umar dengan marahnya. Dia kata memperbuat Allah kiranya akan dikau dan memperbuat ia. Itu kalau terjemah. Perkataan ini pada bahasa Arabnya adalah sumpah. Seolah-olah maknanya binasa engkau. Itu maksud perkataan tu. Bila anak dia bangkang dia kata celaka hang ni. Dia kata, pasal apa? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'zan. Dia kata, tadi aku dah kata, yang kata benda ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba engkau kata jangan. Dia kata, hang tahu tak yang hang bangkang ni bukan aku tau. Hang bangkang ni Allah. Allah suruh Nabi bagi izin. Nabi bagi tahu, kata bagi izin orang perempuan pergi masjid malam-malam. Bila hang tak setuju, makna hang bukan tak setuju dengan aku. Hang tak setuju dengan Nabi. Maknanya hang tak setuju dengan Allah. Celaka hang, dia kata. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia marah lagu tu. Marah pasal apa? Pasal benda tu hak Allah punya. Kita tak boleh kata lagu tu. Sama macam kes hukum hudud ni. Tak kira lah dia Cina ke, dia Hindu ke, dia apa ke, dia tak boleh secara terbuka menghina undang-undang Islam kita dan menghina agama kita. Tak boleh. Cerita dia tak boleh. Itu saja. Maka perlu diberi ingat kepada dia. Kata dia tak boleh cakap macam tu. Hari ni sahibus samah Tan Sri Mufti Perak tegur. Dia tegur lah. Dia kata dia ni, Cina ni tidak berhak bercakap tentang hukum ini. Kerana ini hak agama. Hak eksklusif agama Islam. Memang kena abang lagu tu, kena ajak lagu tu supaya dia reti menghormati agama orang. Kalau kita hina agama dia rasa macam mana? Demikian hal kalau dia hina agama kita. Justru dalam Islam, kita orang Islam pun dilarang menghina Tuhan mereka dan dilarang menghina agama mereka. Pasal apa? Pasal kita hina Tuhan dia, kita hina agama dia, dia akan hina agama kita, dia akan hina Tuhan kita. Supaya dia tak menghina agama kita, kita jangan hina agama dia. Contoh, Nabi nak lepas tentera pergi perang.
Nabi nak lepas tentera pergi perang, Nabi bagi briefing kepada tentera. Kita baca dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Apa dia yang Nabi brief tentera yang nak pergi perang ni? Nabi kata, iyakum, jaga-jaga hampa dengan benda-benda ni. Apa dia? Yang pertama, kanak-kanak. Betul kita nak pergi berperang dengan musuh, tapi jangan sampai hampa mencederakan budak-budak. Hati-hati hampa dalam perang ni, jangan sampai hampa mencederakan wanita. Nabi kata, betul perempuan tu bini kepada orang hak menentang kita, tapi dia perempuan, jangan cederakan dia. Hampa turun pergi berperang ni, hampa jangan cederakan ajuz, orang-orang yang lemah, orang tua, tak larat. Jangan. Betul dia bukan orang Islam dan dia duduk dalam geng yang menentang kita, tapi kita tidak boleh mencederakan dia pasal dia ajuz, dia orang lemah. Dan Nabi kata yang keempat apa dia? Jangan kita pergi cederakan orang yang berlindung di dalam rumah ibadat mereka. Dia duduk dalam rumah ibadat dia, dalam tokong dia, dalam kuil dia, dalam gereja dia. Islam tak bagi kita pergi rempuh rumah ibadat dia. Bagi respect kepada hak beragama dia. Islam ajak macam tu. Jadi kita hari ni pun kita tak boleh tu. Apatah lagi orang nak main jengkai agama kita. Tak boleh. Kita tak boleh kata habiskan dia lah. Dia tak boleh. Macam itu kemuliaan agama kita. Kehormatan agama kita. Sensitivity kita kena ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan susah, tegur aja. Pihak authority tegur aja. Next time you don't ever bercakap tentang benda ni. Pasal apa? Pasal ini hak agama kami. Dan kamu pun tak mau kami menghina agama kamu. Kita boleh hidup dalam satu negeri berbilang kaum. Pasal apa? Pasal ada hormat menghormati. Kalau hang langgar kehormatan kami langgar kehormatan hang, tidak ada lagi kedamaian di dalam negeri ini. Kena cakap macam tu, ketegasan tu kena ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, pasal tak pergi forum di masjid tu, dengar sini sikit jadilah. Kada pula kawan dia, ustaz ni bertam indah ada forum apa malam ni. Saya kata tak apalah nak pergi sana, pergi nak main sini, main. Kata bukan kata pergi sana saya tak mau kawan. Bukan kata main sini mereka nak potong nama, tak. Tapi lah dengar tang mana pun, benda agama di mana pun sama aja. Quran itulah dia nak baca, hadis itulah yang dia nak baca. Yang penting apa dia? Kita dapat apa yang disampaikan kepada kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila anak Sayyidina Umar dia challenge pak dia kata, wallahi bapak saya tak setuju, dia kata, dengan apa yang bapak kata tadi, bagi orang perempuan pergi masjid malam-malam. Saya tak setuju, dia kata. Dia pun nak jadi macam Qadarisman juga. Qadarisman. Ini tidak adil, dia kata. Dia terlupa, kata dia tu baru pergi beli di market saja. Tadi orang jual dia sebagai hamba. Dia terlupa, tepuk meja. Ini tidak adil, dia kata. Piramdi kata ke dia, hang tahu dah hang siapa? Okey, sorry balik. Terlupa. Manusia memang begitu. Kan? Baik. Kemudian dia kata apa? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'zan. Sayyidina Umar kata, tadi bukankah aku kata, yang kata benda ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni aku kata ni Nabi yang kata benda ni. Boleh hang pi kata hang nak bangkang apa yang Nabi kata? Sayyidina Umar kata lagu tu. Dan kamu kata jangan kita izin perempuan keluar malam, maka seolah-olahnya kamu, dia kata ke anak dia, hendak memangkah suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia kata hang ni hang bukan lawan aku tau. Kalau hang lawan aku pun hang dah cukup dahsyat nah, hang boleh challenge aku bapa hang. Tapi hang lawan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Zainab, isteri kepada Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Khalid, dan katanya hadis Imran itu adalah hadis yang hasan sahih. Dan hadis yang sama dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Masalah dia kata, keluar perempuan ke masjid apa hukumnya? Ini baru dia nak pergi kepada garis panduan. Orang perempuan ni kalau nak pergi masjid, apa peraturan dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula zahir hadis itu, dia kata jangan tegah perempuan keluar ke masjid, dengan sebab ada beberapa syarat yang menyebut akan dia oleh ulama. Dia kata yang pentingnya jangan larang mereka kalau mereka nak pergi masjid nak mengaji, jangan larang. Cuma mereka dikehendaki mematuhi beberapa syarat. Yang syarat itu diambil daripada beberapa hadis Nabi. Dan iaitu satu, dia kata tiada ada perempuan itu keluar dengan memakai bau-bauan, wangi-wangian. Yang tu.
elakkan daripada pakai wangi-wangian. Lalu amboi daripada sundal malam, dia kata bau tu sepanjang jalan celerek tu, bau wangi sepanjang tu. Itu mengganggu konsentrasi imam, sampai imam pun baca pun silap kan. Kita orang jadi imam malam tu masjid kita ni, masjid baru kita ni, budak-budak kan, mereka pun sonok juga. Mereka ni sonok budak-budak ni, dia bukan nanti raya nak sonok, dia kira nak sonok. Masjid baru atas tu mereka conquer semua, duk main aciligan, larinya ligan tu patah balik, main ligan tu. Macam mana nak selesai masalah tu? Nak larang tak bagi ibu bapa bawa anak pi, tak menasabah sangat. Kita nak ajak budak-budak pi masjid, itu tidak hikmah kalau terus larang. Habis nak buat macam mana? Nak sediakan rantai besi, bila dia pamer rantai budak-budak ni semua duduk satu tempat, bagi satu orang pegang ekor pari tunggu, itu sudah barbarian dia panggil, itu dahsyat. Habis nak buat macam mana? Budak-budak ni tak mau bagi hinggap ni, nak buat macam mana? Kena pakai-pakai fikir mak pak hak bawa tu kena awal-awal lah beritahu ke anak dia. Kalau anak dia jenis tak boleh duduk diam, jangan bawa pergi masjid. Kalau anak ni jenis tak boleh duduk diam, jangan bawa pergi masjid. Pasal apa? Mengganggu khusyuk orang dalam sembahyang. Kalau anak dia boleh dengar cakap, bawa pergi, tapi kau ingat betul-betul. Bila jadi malam tu, Tok Imam hafaz Quran. Kata bukan masjid ni jangan, kita tak boleh jadi imam itu. Standard kita tak ada. Mereka punya semua situ semua hufaz, semua geng-geng hafaz Quran tu yang ada jadi imam tu. Bacaan tentang pilah jemaat pun dengar sedap, rasa macam duduk Masjid Nabawi tu. Mana dengan aircon duk keluar kok perdu tiang tu. Berasa macam ni, aku ni di Madinah ke di mana ni, sono. Macam tu dia bising, wah dia atas, Tok Imam lupa surah. Lupa. Pasal apa? Bila jadi lagu tu tuan-tuan, otak kita dah duduk dah sana. Itu sebab ada larangan kita bila lepas sembahyang wirid ni tak mudah. Pasal apa? Inilah dia punya sebab dia. Bila kita lepas sembahyang wirid kita berai, orang yang main lambat ni, depa duduk sembahyang di belakang jemaah apa ganggu. Hari kena kat orang kita tak tahu, hari kena kat kita. Hari kita pergi lambat sampai tu imam lepas sembahyang wirid berai ni, kita duduk sembahyang di belakang dia celaru habis. Pasal apa? Interference, gangguan tu. Maka atas sebab inilah dalam ajaran sunnah dia tak bagi terah wirid lepas sembahyang ni, dia tak bagi. Wirid masing-masing, wirid itu ada, tetapi tidak dalam form yang kita dah buat hari ini. Bukan pasal apa? Pasal tak mau ganggu orang sembahyang di belakang, itu tujuan dia. Gangguan tu tak mau, dia lari kita punya concentration sembahyang, khusyuk kita habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu benda dia. Baik. Jadi orang perempuan ni dilarang pakai bau-bauan, wangi-wangian. Pasal apa? Pasal takut tu imam lupa surah yang dia baca. Duk bau, dia kata ni bini siapa ni wangi. Dia pergi jadi celaru habis. Baik, dan tiada berhias dan bersegak-segak. Dia kata orang perempuan nak pergi masjid, cara nak pergi masjid lah. Cara macam mana nak pergi makan angin, macam nak pergi Singapura, nak main masjid aja. Cara nak pergi masjid lah. Jangan terlalu atraktif, itu maksud dia. Bersegak-segak sampai attract perhatian orang. Dan sampai orang lelaki-lelaki nak basuh kaki sebelum masuk masjid, duk basuh kaki, mata kaki tak duk kat ayam duk turun balik ni, kaki duk balik. Pasal apa? Duk tengok ni bini siapa pakai segak. Gangguan. Itu gangguan. Dia kata jangan duk buat lagu tu. Jangan berhias dan bersegak-segak sangat macam tu. Dan tiada perempuan itu memakai keroncong. Dia tulis di sini apa benda ni? Jangan orang perempuan yang nak pergi masjid tu memakai keroncong. Dia buah dalam bracket ni, dia kata gelang kaki ataupun sebagainya. Jadi lagu bunyi kecing dia bunyi lagu tu. Itulah keroncongnya. Kan, jadi ganggu, yang tu pun ganggu. Dan tiada pakai pakaian yang megah-megah, janganlah. Dan tiada bercampur gaul dengan laki-laki. Jaga perempuan duduk dalam kawasan dia, laki-laki duduk dalam kawasan dia, begitu. Dan jangan ada perempuan yang keluar itu muda sangat, seumpama daripada perempuan-perempuan yang jadi fitnah dengan sebabnya. Tak maulah, dia kata sampai cerita dia tak mau nak attract perhatian orang lah. Yang itulah.
Dan jangan ada di jalan-jalan dia nak pergi ke masjid tu barang yang takut membawa kepada kejahatan dan seumpamanya. Daripada rumah dia nak pergi masjid tu nak kena lintah kawasan ni, kaki-kaki apa algojo apa semua duk ada kat tepi jalan ni, duk lalu dia mangah tak merah sangat ke malam ni. Jenis ni tak mau dah. Ni duk tepi jalan tak ada kerja apa, lalu jalan tengok rapat bawah tak tengok depan ke. Ni ada tak ada tuan geng-geng macam ni? Kawasan kita tak ada. Ada tempat-tempat dia ada. Jenis macam dia kacau orang. Itu sebab dia main hadis cerita tentang haqqut tariq. Haqqut tariq ini maksudnya hak jalan. Kita kalau terpaksa nak duduk tepi jalan bersembang, jangan sampai mencetus gangguan yang macam tu kepada orang yang lalu lalang. Kerana itu hak jalan yang agama suruh bagi. Begitu. Dan bermula ini tegah daripada keluarnya itu akan sebagai tegah makruh. Dia kata, apabila ada perempuan bersuami ataupun bertuan pengulu dan sebagainya, didapati segala syarat itu, maka halal lah bagi dia. Dia kalau ada pi dengan suami, pi dengan keluarga, pi dengan anak laki-laki dan sebagainya, benda-benda ni semua tak timbul. Pasal apa? Dia aman. Perjalanan pi balik dia tidak ada gangguan apa-apa di sana. Wallahu alam. Lepas ni dia masuk tajuk fi karahiyatil buzaq fi salah. Buzaq ni apa? Spit, ludah. Cerita tentang ditegah kita ludah dalam semayang. Dalam semayang. Kan kadang kita, itu sebab Nabi kata apa? Adalah hadis. Nabi kata, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Nabi kata, kalaulah tidak kerana benda ni boleh membawa berat, boleh membawa beban kepada umat aku akan wajibkan setiap kali nak semayang gosok gigi. Nabi kata, laula an asyuqqa ala ummati, kalaulah peraturan ini, perintah ini tak menjadi satu beban, aku akan wajibkan. Nabi kata, apa dia? Tiap-tiap kali nak semayang gosok gigi. Pasal apa? Pasal gangguan ketika semayang. Kita lepas makan apa ke apa, kena pulut udang lah apa, pergi semayang. Tengah duduk semayang rakaat kedua, pulut tu dia keluar main. Pulut ni pun dia tu macam yang menyorok tang mana dalam mulut kita ni. Kita pasal kumuk-kumuk tu pasal lagu clear dah. Rakaat kedua dia lap keluar. Orang kata duduk di atas lidah. Pulut udang pula. Kita duduk semayang rakaat kedua. Ada 2 rakaat lagi nak pergi. Ni cerita nak telan ke? Telan batal semayang. Cerita lagu nak adjust dia pergi duduk parking tang mana, ni kacau lah. Ni semua cerita kacau. Nak adjust pula, lagu buat adjustment pula. Mana Fatihah nak baca lagi, mana ada buat adjustment nak sorok pulut. Kacau. Okey, timbul masalah ni. Masalah apa? Boleh tak kita ludah sedangkan kita tengah semayang? Ni nak lepas buang ni pulut sebiji ni, macam mana nak ludah tu? Tajuk yang akan datang. Adakah kita tarik poket atas satu macam yang lepas pup masuklah poket tu, atau macam mana? Dia ada hadis. Tuan-tuan, dia nak habang di sebalik apa yang kita baca ni. Dia nak habang apa tuan-tuan? Dia nak habang syumuliyatul Islam. Dia nak habang kesempurnaan Islam tu. Atas apa juga masalah ada penyelesaian dia. Dia nak habang yang tu. Cuma macam mana nak selesai, mesti ikut guidance daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, persoalannya boleh ke ludah ke depan? Bila dah rasa satu, ludah ke depan. Boleh tak boleh? Itu hadis akan beritahu. Ludah kanan, boleh ke tak boleh? Kalau boleh, pasal apa boleh? Kalau tak boleh, pasal apa tak boleh? Hadis beritahu. Baik, kalau kata kanan tak boleh, depan tak boleh, belah kiri boleh. Tetapi kita sembahyang jemaah ada satu syekh duduk belah kiri kita. Adakah hadis kata boleh ludah balik kiri, maka kita boleh bagi balik kiri? Nah, kawan belah kiri tu. Tu macam yang beralih, bagi naik atas pipi dia pula tepi balik ni. Adakah ada penyelesaian dia? Jadi bila kita tak jumpa penyelesaian ni, hati jadi macam-macam tu, dia payah-payah telan lah. Tuhan bukan tak tahu benda ni, aku bukan makan dia. Satu macam yang telan. Habis sembahyang dia. Kan?
Baik, kemudian dia bawa perbincangan kepada zaman Nabi. Zaman Nabi masjid lantai dia apa? Tanah. Zaman Nabi masjid lantai dia tanah. Dia tak macam kita lah ni, tak macam Masjid Nabawi hari ni. Lantai zaman tu tanah. Maka hadis yang akan kita baca esok, dia bersesuaian dengan masjid zaman Nabi. Bersesuaian dengan masjid zaman Nabi. So, macam mana nak sesuaikan pula hadis tu dengan masjid hari ni? Dia akan bawa perbincangan ulama esok ni. Supaya hadis itu tidak dilihat, tidak kelihatan outdated. Kan? Tak kelihatan outdated. Maka ulama memberi penyelesaian kepada suasana contemporary hari ini. Masjid yang bukan berlantaikan tanah ni, macam mana nak buat? Dan dia cerita dekat kita bagaimana Nabi punya jaga ni kebersihan masjid ni. Apabila ada satu orang speed, dia ludah pergi ke dinding, Nabi ambil kain pilak. Nabi tak panggil dia, Nabi tak tabuh dia, Nabi tak panggil orang pergi pukul dia. Nabi ambil kain, Nabi sendiri pilak. Bila Nabi buat macam tu, pengajaran pada orang yang buat tu, sampai mati dia tak akan buat dah benda tu. Nabi tunjuk dalam bentuk, dia panggil lisanul hal, dalam bentuk perbuatan Nabi mengajak kawan yang buat silap ni tadi. Kan? Seperti mana kita baca hadis cerita tentang satu badui masuk masjid. So masjid semayang, lepas semayang dia pergi penyuruh tu, dia pergi pancuk kencing. Umar Al-Khattab bila tengok lagu tu, dia buat apa? Dia cabut pedang. Zaman tu buat pedang, main masjid buat pedang zaman tu. Dia nak cabut pedang, dia nak pergi bubuh. Nabi kata jangan. Biar dia selesai kerja dia dulu. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Kalau kita pilih nak tabuh dia, dia tengah duk kencing, dia lari daripada nak basuh satu tempat, basuh satu masjid. Dia lari dengan duk kencing ni. Nabi kata jangan, bagi dia selesai kerja dia dulu. Lepas tu baru panggil abang lain kali jangan buat lagu ni. Itu cara dia. Benda-benda ni lah yang Dr. Fadilah Kamsah duk guna ni. Duk abang di dalam slot-slot motivasi dia. Dia duk ambil ni lah daripada Quran, daripada hadis, cerita apa semua, macam mana cara nak buat dia apa. Psikologi ini adalah psikologi yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk tentang ludah sahaja. Dia ada 2-3 muka. Lepas itu dia mai balik kepada cerita ayat sajdah ni. Adakah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu termasuk dalam ayat sajdah? Kan dia duduk wasjud waqtarib tu pada ayat mana? Ayat last. Jadi adakah bila kita baca surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni, bila mai tang ayat last wasjud waqtarib, adakah kita nak sujud? Siapa yang kata itu ayat sajdah, siapa yang kata itu bukan ayat sajdah, dia akan bagi tahu kat kita. Dan dia akan bagi tahu dekat kita tentang Quran sebiji itu, pembahagian dia macam mana. Ni very good topic yang akan datang ni. It's very good topic untuk makluman tuan-tuan, insya-Allah. Kuliah hari Rabu minggu keempat di sini insya-Allah berterusan. Masjid depa minta hari Rabu minggu kedua. Masjid baru kita Rabu minggu kedua. Kita akan guna kitab yang berbeza. Kitab sini, kitab sana kita akan cari satu tajuk lain untuk baca insya-Allah. Bulan 1 yang tu baru kita start. Bulan 1 baru kita start. Kan? Jadi dia akan cerita dekat kita, cerita tentang Quran yang hak kita tahu, hak kita tak tahu ada sama banyak. Contohnya apa? Contoh Quran yang kita tahu, kata ayat-ayat Quran ni divide 2. Satu Makkiyah, satu Madaniyah. Yang ni very common. Semua orang tahu. Ayat Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, Madaniyah ayat yang turun di Madinah. Kemudian dalam pada tu pula dia ada terbahagi pula kepada, dia panggil surah-surah panjang dan surah-surah mufassal. Yang tu kita nanti cerita esok ni. Jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni dia duduk dalam kumpulan mana? Dalam kumpulan mufassal dia panggil. Mufassal ni maksudnya apa? Maksudnya surah pendek. Surah pendek. Sebahagian ulama kata dia start pada surah Qaf. Start daripada surah Qaf tu tarik mai sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, itu dipanggil surah mufassal, surah pendek. Ada sebahagian ulama kata no. Dia kata dia start daripada surah Al-Hujurat turun sampai An-Nas, itu surah mufassal. Dia nak mai cerita mufassal tu pula.
Bukan mu cari pasal, mufassal. Dia kata. Lepas itu Imam Syafi'i pula dalam kumpulan surah pendek tu pula dia bahagi pula. Ada surah pendek panjang. Ada pula dia kata. Surah pendek tapi panjang. Dia kata. Contoh yang kata surah pendek panjang ni apa? Surah Al-Hujurat. Dia kata. Nak kata pendek sangat pun tak. Boleh kata panjang. Maka dia dipanggil surah pendek panjang. Surah apa nama Ar-Rahman. Nak kata pendek, panjang juga. Nak kata panjang, tak panjang sangat. Pendek juga. Maka dia dipanggil surah pendek panjang. Satu. Dia ada surah yang medium. Yang apa nama pertengahan. Seperti surah Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Surah tu pertengahan. Just nice kalau kita pilih untuk baca dalam semayang. Just nice. Kalau kita pergi pegang Ar-Rahman, ketak lutut habis kawal semayang ni. Kan ambil apa nama agak-agak yang medium, surah Asy-Syams, surah Al-Lail, itu surah medium dia panggil. Dia ada betul-betul surah pendek betul. Contohnya apa? Hak kita duk baca selalu. Yang tu kelebihan kita. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Yang tu memang kita tak lepas meh. Semayang apa pun automatik. Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Cantik. Itu dia masuk dalam surah mufassal pendek dia panggil. Kita akan go detail pada bulan 1 insya-Allah. Seronok tuan-tuan. Kita mengaji ni tak tahu dah tuan-tuan seronok ke tak, tapi saya seronok sendiri. Ni hadut baca dia pun seronok sendiri dia panggil. Pasal apa? Ilmu ni dia macam makanan. Macam makanan. Macam mana kita enjoy makan, macam itulah ilmu sepatutnya. Sepatutnya lagu tu. Kita rasa kemarin dengan hari ni ada sikit tambahan ilmu, maklumat dekat kita. Kita nak kalau boleh hari ni dengan esok, tomorrow should be better. Sepatutnya. Dari segi apa? Pertambahan ilmu. So kita attend kuliah pengajian yang boleh bagi input tambahan ni cukup seronok tuan-tuan. Dan amat sayang kepada orang yang tak boleh nak meluangkan masa untuk attend majlis-majlis pengajian ini. Pasal ini bukan untuk orang tapi untuk kita. Tuan-tuan kubung kita. Siapa tak tolong dah? Siapa tak tolong kita? Kubung kita lah dengan apa hak kita carry bawa pergi. Itu saja. Kalau benda hak kita carry itu sikit susah kita. Kubung pada ketika itu sudah menjadi sempit, sudah menjadi gelap. Tapi kalau benda kita carry itu, amalan kita, apa ilmu yang ada yang kita amalkan apa semua, mampu melapangkan dan mencerahkan kubung, kebaikan itu hanya kita yang dapat. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Tuhan kata hang buat baik, kebaikan tu untuk hang. Tapi kalau hang buat jahat, hang terima padah dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Jangan lupa esok kita puasa. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.